Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat teruskan perbicaraan kita berkenaan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan gunung ganang. Dan saya telah mulakan perbicaraan dan pembahasannya pada kuliah yang lepas, yang mana saya berkongsi dengan para penonton sekalian ayat yang pertama surah Al-Ghashiyah, ayat ke-19 surah Al-Ghashiyah, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Yang mana bermaksud, tidakkah mereka memerhatikan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan. Jadi ayat ini mengajak kita untuk merenung tentang gunung ganang yang kita dapat lihat di atas permukaan muka bumi ini. Untuk kita mengambil iktibar daripadanya dan melihat betapa benarnya Al-Quran tersebut dan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara sifat gunung ganang yang mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran yang telah saya sentuh pada kuliah yang lepas, yang mana Allah SWT sebut tentang warna-warni gunung ganang itu sendiri. Dalam surah Fatir ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Yang mana bermaksud, dan di antara gunung ganang itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka warna. Beraneka macam warna ni, dan ada pula yang hitam pekat. Jadi Allah SWT sebut dalam ini betapa gunung ganang itu berwarna-warni, dan saya dah kongsi pada kuliah yang lepas bahawasanya memang gunung ganang ada yang berwarna-warni tapi jauh daripada kawasan Timur Tengah. Maka kalau manusia biasanya tinggal di Timur Tengah, mereka tak tahu tentang kewujudan gunung ganang tersebut. Antaranya ialah yang berada di negara China, berdekatan dengan kawasan pegunungan Himalaya. Lihat warna-warni yang ada dalam gambar ini. Ini saya dah maklumkan pada kuliah yang lepas, ialah warna yang betul, bukannya colouring ke atau Photoshop gambar. Kemudian ini gambar pula gunung ganang yang diambil di Peru, di benua Amerika Selatan, yang mana manusia daripada kawasan Asia dan kawasan Timur Tengah dan Eropah tidak sampai kepadanya hinggalah pada abad yang ke-15 Masihi atau 16 Masihi. Dan kemudian begitu juga ada sebuah gunung, gambar ini kita lihat, ini bukan gunung tetapi dia lebih kepada batu besar jatuh dari langit. Dinamakan sebagai Ayers Rock yang berada di pertengahan, di tengah-tengah Australia, yang berubah warna sedikit sebanyak, daripada gelap, merah gelap kepada kuning, orange, merah, kemudian terang, merah muda, kemudian gelap balik. Jadi betul-betul tukar warna juga. Dan begitu juga kita lihat di sini, ini agak biasa kalau kita dapat jumpa di mana ada gunung ganang yang dibuat daripada batu granit. Maka kita akan dapat lihat jalur-jalur hitam dan putih, yang itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fatir tadi. Wa gharabi busud. Maksud gharabi busud maknanya garisan-garisan hitam. Jadi seluruh gunung tersebut adalah putih, atas macam putih kerana granit, tapi ada garisan-garisan hitam di antara batu granit tersebut kerana ini adalah proses mula jadi pembentukan gunung. Jadi gunung seperti ini, ia berlaku kerana apa? Kerana binatang-binatang yang mati dahulu, ataupun yang termasuk juga mineral-mineral yang mana kemudian bila dah ada layer kat situ, datang satu lagi lapisan, dan tekan kat situ, dan datang satu lagi lapisan, maka akhirnya dia tu jadi seperti berlapis-lapis. Jadi berwarna-warni lapisan tersebut, dan kalau batu granit, lapisan hitam dan juga lapisan putih.
Nah, ini sifat pertama yang Allah SWT sebut berkenaan Al-Quran, ya, berkenaan dengan warnanya. Sekarang kita lihat fungsi gunung yang mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Nah, gunung ganang sebagai pasak bumi. Sebagai pasak. Apa tu pasak? Pasak itu yang mencengkam bumi. Dia seperti macam sepit bumi. Kalau kita ada baju, kita jemur baju, kita letakkan sepit. Kenapa kita letakkan sepit? Supaya baju tu tak terbang dan jatuh. Jadi begitu juga gunung ganang ini, dia menyepit di atas muka bumi ini agar bumi ini tidak terlalu bergoyang dan bergerak. Itu maksudnya pasak. Okay. Dan Allah SWT sebut dalam surah An-Naba ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai pasak, sebagai sepit. Sebagai sepit atas muka bumi. Fungsinya apa? Sama juga seperti sepit baju, agar atau permukaan bumi ini tidak banyak berguncang dan bergoyang, maka banyaknya berlaku gempa bumi. Tapi orang tanya, tidakkah awak tahu bahawasanya gempa bumi ini berlaku di kawasan yang banyak gunung ganang? Jadi apa yang dikatakan gunung ganang tersebut sebagai sepit? Kita lihat di mana di kawasan Himalaya, di kawasan Indonesia yang banyak gunung-gunung berapi dan sebagainya, banyak gempa bumi. Dan kita lihat di kawasan Hijaz, Mekah, Madinah, Jeddah, Yanbu dan sebagainya. Ini kawasan Hijaz ni kawasan gunung ganang. Kerana Saudi ini dia terpecah dua. Kalau sebelah baratnya adalah kawasan Hijaz, sebelah timurnya adalah kawasan Najd, dan kawasan Najd ni semua padang pasir. Kira flat lah. Kalau kawasan Hijaz ni gunung ganang. Kenapa gunung ganang situ? Allah SWT jadikan gunung ganang, tetapi di situlah banyaknya gempa bumi berlaku. Kerana itu biasa berlaku gempa di Mekah, Madinah, Jeddah dan sebagainya. Jadi orang tanya, macam mana boleh Quran cakap terbalik? Quran cakap gunung ganang sebagai pasak, sepatutnya kawasan situlah kawasan gunung ganang yang tak banyak ada gempa bumi. Tetapi kawasan gunung ganang sebenarnya banyak gempa bumi. Nak tahu jawapan dia, kita kena tahu tentang keadaan bumi dahulu bagaimana. Permukaan bumi ini bagaimana. Permukaan bumi ini, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia bukanlah satu permukaan yang kira solid. Maknanya dia itu macam selaput yang tebal. Dan bumi ini, bawahnya adalah semuanya laha, atau kata orang English lava, iaitu batu bata yang dah cair kerana panas sangat. Kadang-kadang dimuntahkan batu bata ataupun kandungan bumi ini melalui gunung berapi. Dibawa daripada bawah dan dimuntahkan ke atas permukaan bumi. Jadi kita lihat betapa panasnya yang laha yang keluar daripada gunung berapi, boleh sampai 3000 darjah Celsius, 2000 darjah Celsius, dia cairkan semuanya. Hatta asapnya sendiri boleh sampai kepada 1000 darjah Celsius. Itu asap je saja. Belum dia punya laha yang keluar. Jadi panas di dalam permukaan bumi ini. Jadi bumi ini bukanlah satu dikatakan solid, semua batu bata dan tanah sampailah kepada pusat bumi. Tidak. Yang kita lihat keras, solid ini, yang kita pijak, yang kita bina atasnya macam-macam bangunan dan sebagainya, ia hanyalah dikatakan kerak bumi saja. Dan kerak bumi ini sebenarnya tipis. Amat tipis berbanding dengan bumi itu sendiri. Nah, bumi ini daripada pusatnya sampai kepada penghujungnya dikatakan sebagai jejari bumi atau radius bumi ini, panjangnya adalah sebanyak 6,000 kilometer. 6,000 kilometer. Kerak bumi yang dikatakan solid ini, yang mana di dalamnya ada air, ada minyak, orang drill keluar minyak, orang drill keluar air, orang gali lepas tu dari besinya, beliannya, apa saja yang diguna yang diperlukan oleh manusia ini terkandung dalam kerak bumi sahaja. Dan kerak bumi ini tebalnya paling tebal hanyalah 50 kilometer saja. 50 kilometer. Bermakna apa?
bermakna 5,950 kilometer semuanya bukanlah kerak bumi. Semuanya adalah cairan besi, cairan batu, cairan tanah dengan suhu yang mencecah sampai 2,000 darjah Celsius, 3,000 darjah Celsius. Subhanallah. Tapi Allah jadikan kerak bumi ini solid, sejuk agar apa? Agar kita dapat merasai nikmat kehidupan atas muka bumi ini dengan suhu yang sedap, nyaman dan aman. Tapi 50 kilometer saja. Kalau drill lebih-lebih akan masuk kepada kawasan lahar bumi. Kadang-kadang kawasan lahar bumi ini dia hakis kerak bumi sampai kepada permukaan bumi. Yang itu boleh jadi kepada gunung berapi, itu boleh jadi lahar itu tiba-tiba keluar daripada bumi. Ada tempat. Tapi biasanya antara 10 kilometer hingga 50 kilometer tebal kerak bumi itu. Tak tebal. Tipis, sangat tipis. Kalau kita ambil kentang, kulit kentang itu kan tipis, kita boleh umpil kulit kentang tersebut, kita rasa tipis sangat ni benda ni. Kerak bumi itu lebih tipis daripada kulit kentang. Kalau dibandingkan dengan saiz bumi tersebut, lebih tipis lagi, subhanallah. Dan ini kerak yang tipis ini yang mengandungi segala kekayaan bumi yang manusia kejar. Manusia berbunuh sesama sendiri. Manusia lupakan akhirat. Manusia lupa daratan. Hanya kerana nak benda yang lebih tipis daripada kulit kentang. Ini bumi. Jadi kita kena faham hakikat dahulu sebelum kita faham bagaimana gunung ganang itu boleh jadi pasak bumi. Jadi kerak bumi yang begitu tipis, dia bukanlah satu yang solid, yang seperti kulit kentang dia atau kulit apple ke apa yang meliputi keseluruhan bumi. Tidak begitu. Dahlah dia tu tipis. Allah Subhanahu Wa Taala jadikannya merekah. Subhanallah. Allah jadikan dia itu dikatakan sebagai macam jigsaw puzzle. Diletakkan satu sama lain. Jadi dia tu bukanlah satu yang solid, tapi dia tu macam ada pecahan-pecahan yang bercantum. Yang ini dikatakan sebagai plates, tengok dalam gambar tersebut. Sejauh ini pakar geologis manusia dapat mengenal pasti beberapa plates. Lebih daripada 10 plates. Ada North American plate, South American plate, ada Eurasian plate, ada Arabian plate, ada Indian plate, ada Australian plate. Jadi semua kerak-kerak ini, plate ni semua kerak-kerak bumi yang merekah, yang bercantum sama sendiri macam jigsaw puzzle. Tapi dia tidak join macam gitu. Dan keseluruhan kerak-kerak ini terapung di atas lahar yang cair. Jadi bayangkan kita letak jigsaw puzzle di atas air. Kalau kita kocakkan air itu sedikit, jigsaw puzzle ni dia akan bergerak dan dia mungkin terlepas kancil dia. Kalau dia tak ada kancil, kita letakkan dua benda, yang kepingan-kepingan sesuatu di atas air, kita letak begitu saja, rapatkan gitu. Kalau air itu tak gerak, maka dia tak geraklah. Tapi kalau air itu gerak, dia akan berpisah. Senang je, kita gerakkan sikit air je, dia akan terus berpisah. Jadi dia senang berpisah sebenarnya. Dia senang berpisah. Begitu juga kerak bumi ini. Kerak bumi ini, bawah dia ni adalah cairan lahar. Jadi dia terapung di atas cairan lahar tersebut. Maka ialah seperti mana cecair yang lain bergerak, dan lahar di atas muka bumi ini bergerak, berpusing dan sebagainya, yang panas turun bawah, yang sejuk naik atas. Jadi macam air tersebut, maka sudah pasti kerak ini akan bergerak. Bila dia bergerak, akan berlaku gempa bumi. Kita di atas muka bumi ini, ke atas kerak ini, kita akan rasa, bergerak, bergerak. Itu nama dia gempa bumi. Sedangkan yang bergerak itu adalah adanya kepingan-kepingan kerak bumi tersebut itu. Dia bergerak sana sini. Jadi dia mudah bergerak. Seperti jigsaw puzzle juga. Jigsaw puzzle itu kalau kita katakan kepingan-kepingan gambar square kita taruh gitu-gitu saja, kita gerakkan sikit dia berterabur. Oleh kerana itu jigsaw puzzle dia letak kancil dia.
dia tak adanya lock dia. Jadi ini ada dia punya lubang dia, ini dia punya lock dia. Dia masukkan dalam lubang tersebut, maka dia lock. Jadi kita boleh angkat tanpa dia itu jatuh kerana dia lock. Jadi bila lock dia tak mudah nak gerak. Ha. Nah, begitu juga di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan plates ini, kepingan-kepingan kerak bumi ini sebelah menyebelah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kunci antara keduanya agar tak mudah bergerak. Tak mudah bergerak. Hanyalah apabila dah terlalu sangat benda tu bergerak sampai kancil tu dah tak boleh nak tahan pergerakan tersebut, maka terlepas kancil tersebut, katakan ini apa nama, dua kerak yang bersebelahan, kemudian ada kancil antara keduanya, ada kunci antara keduanya, tapi tetap itu bergerak, dan dia bergerak, dia tarik, nak berpisah. Bila dah dia punya lock dia tu dah tak boleh nak tahan lagi, maka terpisahlah dia, lock tu pecah, maka berlakulah gempa bumi yang tiba-tiba dengan begitu kuat, kerana tiba-tiba dia jerk terkeluar macam itu. Itu gempa bumi. Nah, yang menjadi kancil atau yang menjadi kunci kepada kerak-kerak bumi ini supaya dia tak mudah bergerak, kunci itulah, kancil itulah yang hubungkan antara dua kerak ini, itulah dikatakan sebagai gunung ganang. Jadi bila Allah SWT sebut gunung ganang ini sebagai kancil, sebagai pasak bumi, maknanya dia menahan bumi daripada banyak bergerak. Ini yang dimasukkan, gunung ganang tersebut itu dia lockkan di antara dua plates ini agar tak mudah bergerak. Tapi blades ni tetap akan bergerak kerana bawah dia cecair, jadi dia tarik sehinggalah dah tak boleh nak kancil gunung ganang, tak boleh nak tahan lagi, terlepaslah dia, maka berlakulah gempa bumi. Tapi kemudian nanti datang lagi pasak yang baru, ada gunung yang hook dia balik, maka dia tu tidak akan berlaku gempa bumi dengan kerap. Gempa bumi yang kerap ni berlaku apabila berlakunya letusan gunung berapi, ataupun dia terlepas kancil satu, dia ada banyak kancil. Okey, dia terlepas satu gempa bumi, terlepas dua gempa bumi, terlepas tiga gempa bumi, terlepas empat gempa bumi. Jadi gempa bumi yang berturut-turut tu sehinggalah semua kancil tu dah terlepas, maka dia dah stable, maka datanglah lock yang baru yang locknya kembali. Kerana itu gempa bumi yang dahsyat, dia akan selepas itu dia akan stabil selama tempoh yang lama, mungkin 80, 90, 100 tahun sebelum lock yang baru tersebut itu, gunung yang baru tersebut yang ikat mereka tu terlepas lagi. Baru berlaku gempa bumi yang dahsyat. Kalau gempa bumi yang sedikit-sedikit ni dia agak kerap. Lihat contoh pada tahun 2004 berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat di utara Sumatera yang menyebabkan lebih 200,000 orang meninggal, mati. Kerana apa? Kerana tsunami dan gempa bumi tersebut. Disember 2004. Daripada Disember 2004 sehingga sekarang dah 16 tahun berlalu, tak ada gempa bumi kawasan situ. Dah stable. Kerana dia kuat sangat. Dan dijangkakan stable lagi beberapa puluh tahun, mungkin sampai penghujung abad ini, barulah mungkin berlaku gempa bumi tersebut. Tokyo. Kalau kita lihat gambar di sini, Tokyo berdekatan dengan pertemuan Philippine Sea Plate, Eurasian Plate dengan apa? North American Plate dan juga Pacific Plate. Pertemuan 1, 2, 3, 4 kepingan kerak bumi kat situ. Dan semuanya nak bergerak. Nak bergerak sini, nak bergerak su, nak berpisahlah. Tetapi diikat oleh gunung ganang bawah laut. Dan itu yang ikat mereka daripada banyak bergerak. Jadi belum lagi berlaku gempa bumi. Last terakhir gempa bumi pada awal abad yang lepas, 1906 tak silap saya, terlepas kancil tersebut, maka habis ranap semua Tokyo. Kemudian terus stabil. Dan sekarang lebih daripada 100 tahun. Dan kadang saintis bimbang, gempa bumi yang terbesar akan berlaku bila-bila masa saja di Tokyo. Kerana apa? Kerana dah sampai tempoh untuk berlaku gempa tersebut. Apabila dah berlaku gempa bumi besar, semuanya stabil. Kemudian gunung ganang yang ada tersebut ikat kembali, tapi benda ni, 4 plates ni masih lagi nak gerak
sana ke sini, maka gunung ganang ini anytime boleh give way, anytime boleh terlepas kancilnya, maka berlakulah gempa bumi tersebut. Bayangkan kalau tidak ada gunung ganang, bayangkan kalau tidak ada dia punya ikatan dia, maka 4 plates ni yang bergerak, dia akan sentiasa bergisil sana sini. Maka sentiasa akan berlaku gempa bumi. Kerap sangat gempa bumi, mungkin setahun 2-3 kali gempa bumi. Cuma gempa bumi yang tak kuat lah. Tapi tetap gempa bumi, merosakkan kita punya bangunan dan sebagainya. Manusia tak boleh bina bangunan tinggi-tinggi kerana gempa bumi yang kerap. Jadi Allah SWT ikat. Tapi akan sampai masa terlepas ikatan tersebut, berlakulah gempa bumi yang dahsyat. Ini dikatakan sebabnya mengapa gempa bumi banyak berlaku di kawasan Gunung Ganang, kerana Gunung Ganang itu terdapat di kawasan yang dikatakan sebagai pertemuan antara dua plates, dua kerak. Kita lihat gambar di bawah di sini Indonesia. Dia pertemuan Australian Plate dengan Eurasian Plate kat sini. Jadi sepanjang Indonesia ni kat bawah laut dia ini adalah Gunung Ganang yang mengikatnya. Tapi kadang terlepas, yang ini terlepas. Jadi plate tu bergerak sedikit, terlepas. Kerana gunung ganang tu dah tak kuat, maka berlaku gempa bumi kat situ. Maka banyaklah berlaku gempa bumi di Indonesia di sini, ditambah pula dengan apa? Dengan gunung berapi yang meletus, lagilah gempa bumi. Jadi kawasan Indonesia ini kawasan gunung berapi dan gempa bumi kerana ia terletak betul-betul di tepi pertemuan dua plate sini. Dua kepingan atas muka bumi. Adapun Singapura terletak di hujung sini agak jauh sedikit. Dapat rasakan gempa bumi, tapi tak begitu dahsyatlah. Jadi kita gempa bumi yang ada kat sini dia akan hilang dia punya gegaran dia di kawasan Indonesia dan tak sampai Singapura. Kadang-kadang dia sampai kepada Singapura. Jadi kalau yang berada di tengah-tengah plate sini dia agak stabil. Di tengah-tengah plate sini Europe, Moskow, kemudian Amerika, Afrika ini agak stabil. Australia tengah-tengah tak pernah berlaku gempa bumi. Kadang-kadang gempa bumi juga kerana gempa bumi pertengahan lah, bukan gempa bumi yang kuat. Tapi New Zealand lain. New Zealand betul-betul di tengah-tengah plate di sini. Jadi biasa berlaku gempa bumi dan biasa berlakunya letupan gunung berapi. Australia tidak ada gunung berapi kerana dia berada di tengah-tengah plate. Malaysia tidak ada gunung berapi. Kalimantan ini, Borneo tak ada gunung berapi kerana di tengah-tengah plate. Vietnam, Thailand tak ada gunung berapi. Tapi New Zealand ada, Indonesia ada. Kawasan Hijaz, saya katakan tadi Gunung Ganang. Kenapa? Kenapa kawasan Hijaz Gunung Ganang? Kerana dia tu bersebelahan dengan pertemuan antara African Plate dengan Arabian Plate. Jadi di sini berlakunya gempa bumi yang banyak. Kemudian ada gunung berapi, dia muntahkan lahar. Dalam perjalanan Mekah Madinah ada beberapa gunung berapi sebenarnya, sama ada gunung berapi itu aktif ataupun dah tak aktif lagi, tapi pernah mengeluarkan lahar yang mengalir. Jadi Allah SWT sebut Gunung Ganang ini sebagai kunci. Bagaimana kunci ini boleh berlaku? Kita lihat. Ada 4 jenis pembentukan Gunung Ganang. Jenis yang pertama adalah folded mountains, yang mana dua kerak tersebut berlanggar. Bila berlanggar, maka dia macam dua kereta berlanggar, kemek, maka ternaik atas besi-besinya tersebut. Jadi batu-bata kerak bumi ini berlanggar dan naik atas, maka dia tu crumple, dia akan ikat. Dia naik atas dan diikat seperti kereta yang berlanggar, keduanya besi dengan besi itu terikat sama sendiri. Jadi susah nak pisahkan. Nak pisahkan kena paksa, maka pecahlah semuanya. Jadi Gunung Ganang itu diikat dua plates tersebut. Dua plates yang berlanggar ini. Kadang-kadang dia berlanggar tapi ternaik atas tengah-tengahnya. Kerana tanah yang lembut dan sebagainya. Jadi ternaik atas. Jadi gunung tu ternaik atas. Tetapi bila ternaik atas, yang bawah ini boleh bertemu. Sebab dia naik atas, jadi bawah tu kosong, maka dua kerak bumi ini, dua kepingan bumi, dua plates ni bertemu dan dia berlanggar. Jadi atas ternaik, bawah itu dia crumple. Masih lagi kunci bumi. Kemudian yang naik atas ini, dia jatuh balik sedikit, maka dia tu cengkam dua-dua plates yang bertemu tersebut. Macam, kita gunakan sepit juga. Ini yang kedua, upward mountains. Upward mountains, bukan upward, upward. Dia naik atas dan kemudian dia itu warp. Dia itu terikat sama sendiri. Kemudian ada fault block mountains. Yang mana satu naik atas, dia
dia berlanggar, tapi yang ni ternaik atas, yang ni turun bawah. Yang ni ternaik atas, ni turun bawah. Ini yang berlaku di Sumatera. Jadi dia itu ke bawah, ke atas, dan yang kat bawah ni dia ikat yang dekat atas punya base. Jadi dia itu tidak mudah, dia tu bergisil. Dia dah stable sampai dia punya kunci tu dah tak boleh tahan, terlepas, maka berlaku gempa bumi. Dan keempat jenis volcanic mountains juga banyak terdapat di Indonesia, yang mana dia berlanggar, kemudian satu masuk bawah, satu naik atas. Kalau yang nombor satu, dua-dua naik atas. Kalau yang nombor dua tersebut itu dia berlanggar, maka dia dua setengah naik atas, bawah kosong, dia kemudian ikat. Yang nombor 4 ni, volcanic mountains ni, dia berlanggar dan satu termasuk bawah, satu ternaik atas. Jadi berlakulah gunung berapi tersebut ni gunung, dan ini terbawah dan dia akan paksa lahar itu keluar daripada yang naik atas tersebut. Jadi bila dia ke bawah, dia ke atas lagi, dia seal lagi, dia ikat. Jadi gunung ganang ini Allah SWT sebut dalam Quran sebagai pasak bumi yang mana mengikat kerak-kerak bumi daripada bergerak. Kita lihat di sini, satu lagi gambar. Yang ini kalau pada awalnya kira permukaan bumi itu flat, kemudian bila berlanggar dua plate, maka ada yang termasuk, ada naik atas, ataupun ada yang terlipat, ada yang berselisih bawah dia, maka berlakulah gunung ganang dekat atas. Dan apabila berselisih ke, berlipat ke, termasuk bawah ke, semuanya dia mengikat. Kenapa dia mengikat? Kerana gunung itu bukan setakat yang kita nampak di atas saja. Tak. Itu hanya berapa persen saja. Real gunung, nak tahu gunung tu betapa besar, kita kena kaji dia punya akar dia. Dia seperti pokok. Pokok kita lihat macam besar. Kalau pokok saiz besar macam ini, akar dia lebih menjala, lebih besar daripada apa yang ke atas. Sebab kalau akar tu kecil, yang atas tu besar, dia senang tumbang. Tapi kalau akar dia lebih besar dan pokok yang naik tu kecil sikit daripada akar, jadi pokok tu stabil. Jadi pasal pokok tu tak boleh nak jatuh. Walaupun kalau pokok yang dah besar, walaupun taifun ke, hurricane ke, gunung angin kencang ke, tiupan apa ke, gunung pokok tu tetap dia itu bergerak, tapi dia tidak akan roboh. Kerana dia punya base dia tu, dia punya akar dia tu sangat luas menjala. Jadi kalau dua pokok yang bersebelahan, dua-dua akar daripada pokok ini akan bertemu sama sendiri, dia akan terikat. Lagi-lagilah pokok tu, dua pokok ni jadi kuat. Dah tak boleh tumbang kerana dua akar itu akan menjala dan ikat sama sendiri. Dan dua pokok ni akan komunikasi antara kedua-duanya. Dia akan komunikasi. Kalau ini penyakit atau stres, ini akan dapat rasa juga. Jadi pokok-pokok tu macam manusia juga. Akar dia tu mengikat. Jadi gunung ganang juga sedemikian, dia ada akar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal jibala arsaha, dan gunung ganang dipasaknya, bukan dia setakat pasak, tapi pasak dengan kukuh, arsah. Kenapa kukuh? Kerana gunung ganang itu bukan setakat dia berlanggar dan berlipat jadi kunci kepada kerak bumi, tapi gunung ganang juga bila berlanggar, berlaku gunung ganang tersebut, dia ada akar, roots. Dan kalau kita lihat gambar di sini, root dia itu sangat panjang, lebih besar daripada gunung yang kita nampak di atas permukaan bumi. Sampai ke kawasan mantle. Mantle ini kawasan yang mana dikatakan sebagai cairan lahar. Jadi dia mengikat dua kerak bumi itu. Kerak bumi ini pada keras saja. Tapi bila roots dia ke bawah dan dia mengikat daripada bawah, keras tersebut lagilah kukuh, tak boleh bergerak. Jadi ini Allah SWT sebut berkenaan dengan gunung. Betapa gunung tersebut merupakan sesuatu yang menjadi pengaman kepada bumi ini agar tidak selalu berlaku gempa bumi, dan dia itu sangat kukuh kerana dia bukan setakat gunung di atas saja, tapi sampai ke bawah. Dia punya akar dia. Namun di hari akhirat, pada penghujung dunia nanti, apabila Allah SWT nak hancurkan bumi ini, Allah akan pasti jadikan gunung ganang yang begitu kukuh, walaupun dia punya pasak dia sampai kepada kawasan mantle, tapi menyebabkan gunung ganang ini akan tercabut dan terbang.
Allah SWT berfirman dalam surah Anbiya, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat kepada gunung Anang, kamu sangka dia itu kukuh, jamidah, sedangkan pada hari kiamat nanti wahia tamurru marras sahab, dia akan bergerak seperti awan. Maknanya apa? Dia akan jadi debu yang berterbangan, tercampak daripada akar dia dan terus berterbangan di udara. Subhanallah, begitu dahsyat, violentnya uh, penghancuran bumi nanti pada penghujung umur dunia ini. Semoga Allah SWT lindungi kita daripada segala malapetaka yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin dan muslimat rahmati Allah, inilah sedikit sebanyak yang saya boleh kupas dan kongsi bersama berkenaan dengan gunung yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dan ayat-ayat ini semua merupakan mukjizat kepada kebenaran Al-Quran itu sendiri, bahawa ia benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ciptaan manusia. Kerana manusia zaman dahulu tak tahu tentang keadaan gunung yang ada akar, keadaan gunung terbentuk kerana kerak bumi yang bertemu, dan juga wujudnya gunung ganang yang berwarna-warni. Semoga penyampaian saya ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.